berinteraksi dalam memenuhi keperluan seharian, termasuk juga untuk kanak-kanak berkeperluan khas. Tetapi, kebanyakan mereka ini suka untuk menyatakan keinginan mereka dengan cara yang betul. Jika mereka tidak mampu menyatakan dengan cara yang betul, ini boleh menimbulkan tingkah laku yang tidak sesuai, seperti mengamuk, menguling di atas lantai dan menjerit untuk meluahkan ketidakpuasan hati mereka. Terdapat kaedah-kaedah yang kita boleh guna untuk ajar anak kita berkomunikasi. Bagi anak yang tidak boleh bercakap secara lisan, kita boleh guna kaedah gambar. Manakala bagi anak yang boleh bercakap, kita boleh ajar mereka meminta dengan menggunakan ayat yang betul, seperti Adam nak roti, ataupun menggunakan frasa nak roti, ataupun sekurang-kurangnya menamakan item sahaja iaitu roti. Jom kita dengarkan pengalaman daripada ibu bapa yang menceritakan tentang anak mereka berkaitan komunikasi sosial. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ahmad Firdaus bin Arbin dan saya mempunyai seorang anak yang bernama Ahmad Zarif Fahim yang sekarang berumur 8 tahun. Kenal dengan Zarif Fahim ni, dia didiagnos sebagai autism. Dan macam mana saya boleh tahu dia berautism? Berpandukan daripada sejak kecil, di mana kalau kita tengok perkembangan dia dari semasa ke masa melalui buku kelahiran perkembangan kanak-kanak tu, dia masa tu 3 tahun pun dia delay, kanak-kanak dah berjalan dan ada keluar verbal, dia still tak ada rangsangan. Kalau macam kita panggil nama dia pun dia tak toleh. Saya dapat tawaran daripada Permata Kurnia pada 2015. Masa mula-mula masuk tu, Ahmad Zarif Fahim ni dia non-verbal. Satu verbal pun dia tak ada. Apa yang Dr. Najini suggest kepada saya dan dia show kepada kami untuk membuat intervensi awal. Sebab melalui intervensi lah kita, walaupun kita tak boleh samakan dia dengan umur dia semasa, cuma kita kurangkan gap dia. Di Permata Kurnia saya diperkenalkan dengan penggunaan PACS. Di mana PACS tu dia akan mengajar kita dan anak macam mana untuk berkomunikasi. First thing untuk komunikasi adalah cara untuk meminta. Kanak-kanak ni dia nak sesuatu, tetapi dia tak tahu macam mana dia nak bagi tahu kat kita apa benda yang dia nak. Okey, dari sini kami diajar bagaimana untuk membolehkan kanak-kanak ni meminta. Okay, dengan menggunakan kad, kan? Menggunakan kad di mana dia akan meminta berpandukan pemilihan kad dan dia akan bagi saya kad apa benda yang dia nak. Di Permata Kurnia dia sampai ke stage 2 di mana kalau dulu dia nak dia akan pergi kat saya, kalau nak makan dia kata nak makan. Itu adalah ayat yang dia selalu dia cakap lah, nak makan. Lepas tu dia nak telefon, nak V-phone. Dan first yang saya terharu, dia boleh panggil ayah pada umur 7 tahun. Itu adalah first kali pertama keluar daripada mulut dia panggil ayah. Dan sampai sekarang pun kalau dia nak apa pun dia akan panggil saya ayah. Walaupun dia berumur 8 tahun, dia cara komunikasi dia tidak sama dengan umur dia 8 tahun. Tapi alhamdulillah dia boleh cakap dari segi nak makan, lepas tu dia nak handphone V-phone, lepas tu dia nak kata mandi, dia nak mandi, lepas tu dia nak toilet, dia boleh cakap toilet. Orang kata walaupun tidak communicate seperti umurnya, tapi basic communication seperti permintaan yang basic tu dia dah boleh buat lah. Apa yang selalu saya buat dekat rumah, kan, saya suka bawa dia pergi ke taman, kan, taman permainan, kan. Bila kita bawa pergi ke taman permainan tu, banyak benda dia akan belajar. Lepas tu bila dia bergaul dengan orang lain, kan, yang ramai, yang masa dah naik tangga tu, dia akan belajar macam mana dia untuk beratur dan menunggu giliran. Kepada ibu bapa di luar, komunikasi ini adalah penting. Kalau kita bermula pada awal, kan, walaupun kanak-kanak tu tak boleh bercakap seperti macam kanak-kanak yang normal, tapi dia boleh dapat basic komunikasi, kan. Benda tu sangat-sangat membantu apabila kanak-kanak ni berada di sekolah. Sebab apa, dia akan membantu guru dalam proses PNP. Lepas tu dia akan membantu rakan-rakan dia yang lain. Sebab apa, dia boleh berkomunikasi dengan kanak-kanak walaupun dengan simple word, kan. Walaupun dia ada sedikit komunikasi, itu pun sudah cukup bermakna kepada kanak-kanak yang berkeperluan khas ini. Kepada ibu bapa di luar, carilah
dan buatlah intervensi awal dan buatlah speech terapi dan carilah speech terapi untuk demi anak-anak anda. Sungguh menarik perkongsian daripada ibu bapa tadi. Untuk ibu bapa yang lain yang ingin maklumat tambahan, saya kongsikan video komunikasi daripada Jenis Kurnia sebagai rujukan kepada tuan-puan sekalian untuk mempelajari kaedah komunikasi yang berkesan.